Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kembali dalam kelas matematik bersama dengan Cikgu Hafizah. Baik, hari ini kita akan masuk kepada bahagian kedua, bab kedua iaitu pemfaktoran. Apa yang awak akan pelajari pada hari ini? Pada akhir pembelajaran, awak akan dapat menyenaraikan faktor bagi ungkapan algebra, seterusnya memfaktorkan ungkapan algebra dengan pelbagai kaedah. So, ada dua benda yang awak akan pelajari pada hari ini. Kita pergi kepada bahagian yang pertama terlebih dahulu, iaitu menyenaraikan faktor bagi ungkapan algebra. Okey, untuk dapatkan faktor bagi ungkapan algebra, awak kena tahu dahulu bagaimana mencari faktor bagi suatu sebutan algebra. Untuk contoh ini, 5GH ini ialah sebutan algebra. Jadi macam mana awak nak dapatkan 5GH? Apa darab apa dapat 5GH? Yang pertama semestinya 1 darab 5GH. 1 darab 5GH akan dapat 5GH. Apa lagi boleh kita darabkan? 5 darab dengan GH juga akan menghasilkan 5GH. Atau kita juga boleh darab 5G darab dengan H pun akan memberikan 5GH. Atau 5H darab dengan G pun akan memberikan 5GH. Maka semua nombor-nombor ini atau perkali-perkali ini merupakan faktor bagi 5GH. Apa dia? Maka faktor bagi sebutan ini ialah 1, 5, G, H, GH, 5G, 5H dan 5GH. Semua ni tadi merupakan faktor bagi 5GH. Okey, kita tengok contoh yang kedua, 3P. Apa darab apa boleh dapatkan 3P? 1 darab 3P. 3 darab P. Ada lagi tak? Tak ada. Jadi 4 perkali ini merupakan faktor bagi 3P. Iaitu 1, 3P dan 3P. Jadi apakah sebenarnya faktor tu tadi? Faktor merupakan opposite kepada perkali. Okey? Awak dah belajar semua ni. Cuma kita gunakan istilah-istilah sahaja. Baik, kita pergi kepada bahagian yang kedua iaitu kaedah pemfaktoran. Sebenarnya pada tahun ini awak akan belajar 4 kaedah pemfaktoran. Yang pertama ialah menggunakan FSTB. Yang kedua menggunakan pendaraban silang. Ketiga, kaedah menggunakan beza antara dua sebutan kuasa dua sempurna. Akhir sekali, menggunakan faktor sepunya dalam 4 sebutan algebra. Saya akan bincangkan pada hari ini adalah dengan menggunakan kaedah FSTB. Cikgu, apa tu FSTB? Tak ingat FSTB ni ialah faktor sepunya terbesar di mana sebenarnya awak dah belajar masa tingkatan 1 dahulu dalam topik gandaan dan pemfaktoran. Okey? Okey, kita tengok contoh yang pertama. 4x tambah 16. Di sini ada dua sebutan algebra. 4x tambah dengan 16. Jadi bagaimana untuk mendapatkan FSTB? Awak ingat balik, dulu awak dah belajar. Nak dapatkan FSTB, awak kena buat pembahagian berulang yang rumah tingkat tu. Macam nombor flat tu kan? Okey, kita buat kat sini. Pembahagian berulang. So, ini ialah 4x. Dia punya ungkapan kita tuliskan di bahagian yang pertama ni. Baris yang pertama. Tambah 16. Tulis sahaja. Kemudian, awak cari. Kat sini ada x, kat sini tak ada x. Kat sini 4, kat sini 16. Apa yang boleh kita bahagikan bagi dia sama? Apa nombor yang kita boleh bahagikan dengan dua-dua nombor ni? Sifir apa ada 4 dengan 16? Ya, sifir 4. Jadi kita bahagikan kedua-dua nombor ini dengan 4. 4 bagi 4 jadi 1. 16 bagi 4 jadi 4. Jadi kita turunkan nombor-nombor yang bakinya ni. Apa yang tinggal? Baris pertama, sebutan pertama. Dia jadi X. 1X jangan ditulis satunya. Tambah. Sebutan kedua dia jadi 4. Ada tak lagi kita boleh keluarkan? Tak ada. Jadi, inilah jawapan dia. Sama dengan nombor yang berada di depan ni, kita letakkan di luar
kurungan. Di hadapan sekali 4. Baki di bawah ni kita letakkan di dalam kurungan. Iaitu X tambah 4. Jadi inilah pemfaktoran awak. Selesai. Jangan lupa tutup kurungan. Senang sahaja. Kita tengok contoh yang kedua. 2Y tambah 4Y kuasa 2. Macam mana kita nak buat? Sama macam tadi. Kita bina dia punya rumah flat dulu. Apa sebutan dia? Ungkapan dia? 2Y tambah 4Y kuasa 2. Saya rasa touchpad saya dah macam tak cun dah. Alright. So, tengok balik nombor-nombornya. Nombor apa yang kita boleh bahagi dengan 2 dengan 4? Sifir apa ada 2 dengan 4? Sifir 2 kan? So, kita tulis dulu sifir 2 ni kat depan. Nombor 2. Kemudian baru kita bahagi 2. Bahagi 2. 1. 4. Bahagi 2. 2. Okey, apa yang tinggal kat sebutan pertama? Y. Pandai. Okey, tambah kita turunkan. Jangan tukar. And then sebutan kedua kita ada 2. Y kuasa 2. Okey, apa maksud Y kuasa 2? Maksudnya apa? Kita ada Y, 2Y. Jadi kat sini sebutan pertama ada Y. Sebutan kedua ada Y, ada 2Y. So kita boleh bahagikan kedua-duanya dengan Y. Maksudnya kita potong Y. Apa yang tinggal? Okey, sebutan pertama. Y potong Y. Y bahagi Y. Habis. Kita tak ada dah apa yang tinggal. Tinggal 1 lah. Y bagi Y jadi 1. Dekat sini ada Y kuasa 2. Kita keluarkan 1. Masih ada lagi 1. Jadi sebutan yang pertama tinggal 1. Sebutan yang kedua tambah turunkan. Sebutan yang kedua ada 2Y. Okey, bagaimana nak tulis jawapan? Dah tak boleh bahagi dah ni. Habis dah. Macam mana kita nak tulis jawapan? Okey, apa yang saya kata tadi, dekat depan, di hadapan, ini kita letakkan nombor-nombor ni, maksudnya darab. 2 darab Y. 2 darab Y kita tulis dekat depan, dia akan jadi 2Y. Kurungan, macam tadi sama je, baki bawah ini kita letakkan dalam kurungan. 1 tambah 2Y. So, itu sahaja. Macam mana awak nak cek? Betul tak awak buat ni? Awak cek balik macam semalam buat kembangan. 2Y darab Y akan dapat 2Y. 2Y darab dengan 2Y akan dapat 4Y kuasa 2. Kita akan dapat balik soalan tersebut. So, kalau betul awak dapat balik, maka jawapan awak adalah betul. Baik, kita tengok contoh yang seterusnya. Okay, kita akan bincangkan lagi 2 contoh. Yang pertama, 3 sebutan. ST tambah T kuasa 2 tolak TU. Okay, sama sahaja macam tadi. Kita buatkan dia punya rumah tingkat ni, rumah flat. Kemudian kita tuliskan dia punya ungkapan tersebut. ST tambah T kuasa 2 tolak TU. Jangan awak tukar dia punya operasi. Biarkan sahaja ikut seperti soalan. Okey. Kemudian kita cek. Kat sini tak ada nombor. Jadi kita tengok huruf sahaja. Unknown dia. Yang mana ada sama? 3-3 ada. Jelas dekat sini 3-3 ada T. So kita keluarkan T. Yang pertama kita dah potong T. Habis dah T dia. Yang kedua, sebutan kedua ada TT. Ada 2 T. Jadi, kita potong 1. Yang ketiga ada 1 T. Okey. Kita turunkan baki. Yang sebutan pertama tinggal S. Tambah. Sebutan kedua ada T. Yang ketiga, sebutan ketiga tinggal U. Ada tak lagi yang sama? Tak ada. Jadi, kita kena keluarkan sahaja. Atau kita tulis sahaja jawapan akhir dia. Di hadapan ialah nombor yang depan ni. Huruf yang depan iaitu T. Baki yang berada di bawah, tingkat bawah tu nombor flat ni. Tulis sahaja S tambah T tolak U. Kemudian kita tutup kurungan. Selesai. Okey? So, kita tengok contoh yang keempat. Akhir sekali.
Again, kita tuliskan dia punya rumah flat. 2x tambah lambat sikit. 4x kuasa 2 tolak 6xy. Lagi sekali, kita cek. Kalau ada nombor, kita tengok nombor dulu. Ada tak nombor-nombor yang kita boleh bahagikan dengan ketiga-tiga sebutan ini? Kita ada 2, 4 dan 6. Jadi nombor apa? Sifir apa yang ada tiga-tiga nombor ni? Ya, sifir 2. Jadi kita potong dengan sifir 2. 2 jadi 1. 4 jadi 2. 6 jadi 3. Kemudian, apa baki dia turunkan? X tambah, sebutan kedua ada 2x kuasa 2. Tolak, sebutan ketiga kita ada 3xy. Okey, tengok balik. Rasanya nombor dah tak ada. Jadi, kita tengok huruf. Apa ketiga-tiga nombor ni ada? Sebutan ni ada huruf tu. Ya, kita ada X. Jadi, kita keluarkan X. X. Kita potong. Kat sini tinggal 1. Kat sini ada 2X. So, kita potong 1X. Kat sini, sebutan ketiga ada 1X. Kita potong X dia. Apa yang tinggal? Sebutan pertama tinggal 1. Tambah. Sebutan kedua kita ada apa baki dia? Yang tak potong. 2x. Tolak. Sebutan ketiga kita ada 3y. Ada lagi tak yang kita boleh keluarkan? Tak ada. Jadi apakah jawapan akhir awak? Apa nak tulis kat depan? Kat depan kita tulis semua yang berada di depan ni. 2x. Iaitu 2 darab x. Awak jangan salah faham bukan 2x ni ya. Tetapi 2x yang berada ni. Ni kat bawah ni. Okey. Kurungan. Apa yang dalam kurungan? 1 tambah 2x tolak 3y. So, selesailah awak punya kembangan. Pemfaktoran. Bagaimana awak nak cek betul ke salah? Awak kembangkan. Kembangkan 2x darab x dapat 2x. 2x darab 1 kita akan dapat 2x. 2x darab 2x kita akan dapat 4x kuasa 2. 2x darab dengan negatif 3y kita akan dapat negatif 6xy. Jadi betullah awak punya pemfaktoran. Selesai semua contoh, sekarang kebahagiaan yang ketiga iaitu latihan. Apa yang perlu awak lakukan ialah hari ini, awak selesaikan ke-88 soalan ini dengan menggunakan kaedah pemfaktoran FSTB ya. Gunakan kaedah FSTB. So, itu sahaja apa yang perlu awak lakukan sekarang. Isi kehadiran, salin contoh sebagai nota, PM saya jika ada masalah, seterusnya hantar jawapan untuk disemak. Okey? Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.